Luluh hati seorang anak apabila melihat ibu yang disayangi dibunuh dengan begitu kejam sekali. Petang itu cukup menghiburkan buat si anak apabila dia yang baru pulang daripada bekerja membunyikan hon berkali-kali di hadapan rumahnya. Selalunya si ibu akan menyambut dengan penuh senyuman di muka pintu, namun lain pula pada hari kejadian. Tiada kata dapat menggambarkan perasaan anak melihat ibunya diperlakukan sedemikian. Hanya mengharapkan ibunya masih boleh diselamatkan, tetapi segala-galanya sudah terlambat. Ibunya sudah pun pergi buat selama-lamanya. Ikuti kisah sedih ini. Seorang warga emas ditemui mati dipercayai disamun sebelum dibunuh di rumahnya di Kampung Batu Mengkabang, Jalan Batu Lada pada 12 April 2017. Ketua Polis Daerah Kuala Krai Abdullah Roning berkata mayat mangsa Rokiah Mamat 61 tahun ditemui anaknya Cik Asmariza Cik Hassan 30 tahun dalam keadaan berlumuran darah di ruang dapur rumahnya pada jam 3.30 petang. Cik Asma Rizal yang bertugas sebagai guru di Sekolah Kebangsaan Sungai Embak ketika sampai di pekarangan rumah mendapati mangsa tidak keluar dari rumah seperti biasa walaupun sudah membunyikan hon. Pada mulanya, anak mangsa tidak mengesyaki apa-apa namun mendapati pintu dapur di bahagian tepi rumah terbuka. Sebaik anak mangsa masuk, dia ternampak jasad ibunya berlumuran darah di ruang dapur dipercayai ditikam dengan senjata tajam di bahagian belakang dan leher. Pada hari kejadian pada jam 7.15 pagi, Cik Asmariza bersama isteri dan anaknya keluar untuk ke sekolah. Siasatan lanjut mendapati sebelum kejadian iaitu pada jam 9 pagi. Mangsa ada keluar menemui jirannya sebelum kembali ke kediamannya. Hasil siasatan, polis percaya mangsa berkemungkinan dibunuh kira-kira jam 11 pagi berdasarkan daripada kesan darah di lokasi kejadian. Polis menjalankan siasatan lanjut untuk mengetahui kejadian dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan kerana membunuh dengan niat. Pada 13 April 2017, 4 suspek ditahan bagi membantu siasatan membabitkan kes samun ini. Timbalan Ketua Polis Kelantan Senior Assistant Commissioner SAC Din Ahmad berkata keempat-empat suspek berkenaan ditahan di beberapa lokasi berasingan di Kuala Krai kira-kira jam 10 malam hingga 4 pagi. Kesemua suspek berusia sekitar 30 hingga 40-an ditahan di rumah masing-masing dan dipercayai dapat membantu siasatan pihak polis. Pihak polis juga mendapatkan perintah reman mahkamah bermula 13 sehingga 19 April 2017. Pihak polis turut menubuhkan satu pasukan khas untuk menyiasat kes berkenaan serta menggunakan segala kepakaran yang ada untuk mendapatkan maklumat. Hasil ujian forensik terhadap mangsa mendapati suspek menggunakan senjata tajam untuk membunuh mangsa. Berikutan terdapat 6 kesan tikaman pada belakang serta tengkuk mangsa. Berdasarkan siasatan, suspek juga menggeledah bilik di rumah mangsa mendapati jumlah kerugian yang dialami hanya sekitar RM200. Berikutan suspek tidak menjumpai barang berharga. Pada 16 April 2017, seorang bekas anggota tentera yang dipercayai suspek utama kes ini ditahan. Suspek dikenali sebagai Zarmayadi Abdullah berusia 41 tahun yang berasal dari Kuala Krai ditahan oleh pasukan anggota polis dari Jabatan Siasatan Jenayah, Ibu Pejabat Polis IPD Kuala Krai di sekitar daerah itu. Pemangku Ketua Polis Daerah Kuala Krai Deputi Superintendent Zulkarnain Ismail Al-Haj berkata ketika ditangkap, polis turut menemui 2 cincin dan sebuah telefon bimbit milik mangsa. Tertangkapnya suspek ini, kes ini dianggap selesai dan polis telah mendapatkan perintah tahanan reman suspek 12 April 2017 di Mahkamah Kuala Krai. Suspek didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman gantung sampai mati. Hasil soal siasat terhadap suspek mendapati suspek mengaku menyamun serta menikam mangsa sehingga mati. Lelaki yang berusia 41 tahun itu memberitahu pasukan siasatan dia mengenali mangsa yang menetap di kampung yang sama. Suspek juga membuang pisau yang digunakan untuk menikam mangsa di sungai berdekatan. Pasukan siasatan mendapat bantuan pasukan penyelam untuk mencari senjata di sungai berkenaan. Hasil ujian saringan air kencing juga mendapati suspek positif morfin.
Pada 22 Disember 2020, tertuduh dijatuhi hukuman gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi. Hakim Datuk Wan Ahmad Farid Wan Saleh menjatuhkan hukuman itu selepas mendapati pihak pembelaan yang mewakili tertuduh gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan. Sepanjang prosiding, pihak pendakwaan memanggil seramai 27 saksi untuk memberi keterangan berhubung kes berkenaan. Mengikut pertuduhan, Zarmayadi didakwa membunuh Rokiah Mamat di sebuah rumah di Kampung Mengkebang, Jalan Batu Lada dekat Kuala Kerai kira-kira jam 11 pagi dan 6 petang pada 12 April 2017. Terdahulu peguam tertuduh Wan Abdullah Thani dalam rayuannya memohon agar mahkamah meneliti latar belakang tertuduh sebelum menjatuhkan hukuman. Walau bagaimanapun, mahkamah telah pun menjatuhkan hukuman mati terhadap tertuduh. Dalam masa yang sama, Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM mengesahkan tertuduh yang didapati bersalah membunuh warga emas ini bukanlah pesara pasukan khas laut Pascal. Cawangan Komunikasi Strategi Markas TLDM dalam kenyataan memaklumkan individu itu cuma pernah menyertai kursus Pascal pada Julai 1995 namun gagal menamatkan kursus berkenaan. Menurut kenyataan TLDM itu, lelaki berkenaan diberhentikan daripada perkhidmatan TLDM pada April 1997 selepas hanya 2 tahun berkhidmat kerana masalah disiplin. Begitulah kisah ini. Kadang-kadang kita tidak sangka orang-orang yang kita kenal sebenarnya boleh juga menjadi musuh dalam selimut. Apa yang difikirkan oleh tertuduh ketika menikam seorang wanita tua yang jelas tidak mampu melawan tenaga mudanya. Sedih, sungguh menyedihkan. Kita mengharapkan roh Allahyarham Rokiah Mamat tenang di alam sana. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa-dosanya. Untuk tertuduh, yang berlaku telah pun berlaku. Mintalah ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan janganlah putus dengan rahmat Allah kerana kita semua adalah pendosa. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.